Saya tak pasti kenapa pelajar ni dia tak boleh join bila saya record. Okey, saya sambung semula. Tadi saya back baliklah pada first law tadi. Okey, first law ni kalau tiada daya luar yang dikenakan pada atas ke atas objek, maknanya kalau kata yang ini memang inilah daya yang dikenakannya, maknanya tak ada tambahan F4 ke apa, objek dia boleh dalam keadaan pegun. Okey, ni case yang pertama lah untuk first law. Bila tak ada daya luar kena dekat sini, maknanya just ada F1, F2, F3, dia tak adalah F4, F5 ke apa, maknanya objek yang daripada objek pegun dia akan kekal pegun. Dia ada daya yang dikenakan. Macam mana situasi ni boleh berlaku? Tak semestinya bila kita kenakan daya pada sesuatu benda, benda tu mesti bergerak. Contoh kalau kata saya ada meja, saya letak buku atas meja. Buku tu adalah daya. Buku tu adalah daya yang dikenakan pada jasad meja. Tapi dia tak gerak. Itu contoh pertama. Sebab meja ni saya letak dekat lantai. Biasa. Maknanya tak ada pergerakan apa-apalah. Dua-dua ni dalam keadaan pegun lah lepas tu. Okey. Buku tu ada daya, dia ada berat. Dia ada berat jisim dia. Okey. Keadaan kedua yang mana dia tak ada daya luar. Kena lagi tambah dekat objek ni. Objek ni memang dia tengah bergerak. Bila tak ada daya apa-apa kena, apa yang akan berlaku? Dia akan tetap bergerak dengan hal laju yang sama. V dia akan constant lah. Ni contohnya, katalah saya ada case macam tadi juga. Kita letak buku atas meja. Kita letak buku atas meja. Kalau ikutkan, buku akan pegun lah atas meja. Meja ni pun pegun. Tapi meja ni kita letakkan dekat dalam kenderaan yang sedang bergerak. Atas lori ke, atas kereta api ke, objek yang sedang bergerak. Dalam keadaan konsisten, itu kita boleh consider dia dalam keadaan first law Newton. Dia ada dua keadaan kalau kata yang first law ni. Okay, kalau kata yang second law pula, second law ni kita ada daya yang dikenakan pada zarah. Kat sini F tak sama dengan kosong. Kes yang pertama tadi jumlah daya sama dengan kosong. Okay, untuk second law jumlah daya takkan sama dengan kosong. Maknanya jasad ni dia ada mengalami pecutan. Dia bergerak mengikut arah daya paduan lah. Maknanya kat situ F sama juga MA. M ni awak dah tahulah kan dia jisim. Dia jisim ataupun mass. Mass dalam bentuk kg. Dan yang ini adalah acceleration. Pecutan MS negatif V. Force awak akan dapat dalam unit Newton. Okey. Yang ini keadaan dia. Contohlah F sama dengan MA. Okey, awak ada bola. Bola awak ni adalah M. Ni M. Awak kenakan satu daya pada dia. Awak kenakan satu daya pecutan pada dia. Awak kenakan daya. Awak ada kenakan force. Maknanya akan terasa pecutan. Dia akan bergerak. Arah daya paduan dia akan ikutlah awak punya force. Dia akan bergerak ke hadapan. Okay, ini case yang kedua. Maknanya awak tolak ke sini, awak tolak ke kanan, objek awak pun akan bergerak ke kanan. Okay, ni hukum law yang kedua. Hukum law yang ketiga pula, dia ada daya tindakan. Daya ni dikenakan pada, contohlah dikenakan pada bola A. Dan dia akan ada daya tindak balas. Yang mana
Walaupun dia mempunyai magnitude yang sama, tapi dia bertentangan arah. Okey, contoh kita boleh kata macam ni lah. Yang ini kalau kata awak punya force FA ni sama dengan negatif FA. Jadi dia akan duduk dalam keadaan tekun jugalah. Dia saling bertolakkan. Macam orang yang sama berat ni tolak antara satu sama lain, dia tak bergerak tapi ada beban antara satu sama lain. Ada force A yang kena dekat B dan ada force daripada B yang kena kat A sebab dia saling tolak antara satu sama lain. Saya silap. Ni bukan FA. Ni sama dengan FB. Jadi FA sama dengan negatif FB. Dia menunjukkan arah awak punya daya. Kalau tadi yang second law, dia akan follow. Nilai dia pun akan dapat positif lah. Yang third law ni awak akan dapat dia ada arah. Arah awak nampak bila dia negatif, arah bertentangan daripada arah tolak kanan. Okey. Ini adalah 3 hukum di bawah hukum Newton. Ini pun awak boleh nampak lah macam apa yang boleh diterangkan. Kalau yang ini dia punya ni jumlah force sama dengan kosong. Awak tolak, dia akan bergerak pada laju yang konsisten. Maintain lah. A dia pun sama. Yang ini A dia maintain, A sama dengan kosong. Ini A sama dengan kosong. Okey. Ni kalau awak tolak bola. Hukum Newton yang kedua. Awak nampak force dikenakan pada kenderaan. Awak tolak kereta, kereta ni akan bergerak ke hadapan. Dia takkan bergerak ke belakang kalau awak tolak. Ni hukum Newton yang kedua. Ni sama dengan F sama dengan MA. Dan dia punya F tak boleh sama dengan kosong. Okey, hukum Newton yang kedua, awak tarik picu, awak tarik belah sini, yang keluar akan bertentangan arah. Dekat situ dia sama dengan, katalah sini FA, sini dia akan pergi FB. A sama dengan negatif FB. Ini contohlah aplikasi yang boleh awak nampak untuk hukum Newton. Okey, ini pula penukaran unit. Penukaran unit, semua orang ingat kita ada beberapa yang common lah. Yang common kita pakai antaranya tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Ni saya tulis kat sini. Mula awak ada kecil sangat tak? Okey, kita ada antaranya tera, giga, mega. Tera, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano dan juga piko. Okey, yang ini kalau kata tera, tera ni awak dah tahu kan? Tera 10 kali 12. Ni 10 kali 9. Mega 10 kuasa 6. Kilo 10 kuasa 3. Desi 10 negatif 1. Senti 10 negatif 2. Mili 10 negatif
3. Mikro 10 negatif 6. Nano 10 negatif 9 dan piko 10 negatif 12. Tapi yang common lah, kalau common dalam engineering yang kita akan jumpa giga, mega, kilo, mili, mikro dan juga nano. Kalau kata awak tengok lukisan engineering pun pengukuran dia banyak pakai milimeter. Banyak pakai milimeter. Dia jarang lah sebab kita jarang nak pakai meter gitu je. Milimeter tu kita dapat lebih apa orang kata lebih jitu dia punya bacaan. Penggunaan alat-alat kita lebih bersaiz kecil. Jadi kita banyak pakai mili. Okey. Kalau kata berat pula kita banyak pakai kilogram. Jadi awak tahulah kesesuaian unit ni dengan penggunaan dia. Kalau macam awak banyak deal dengan bahan-bahan bersaiz kecil, tu nanometer. Itu ukuran-ukuran lah, mikrometer, benda-benda yang berukuran kecil. Kalau mega ni megawatt, gigabyte. Jadi kita kena tahu kesesuaian unit ataupun common, normal yang kita dengar bila dalam industri. Okay. Ni nanti important point ni awak boleh baca. Okay, kita akan belajar macam mana untuk buat pengiraan, penukaran unit. Okay, awak masih ingat kan kalau eksponen? Semua masih ingat tak konsep eksponen? Kalau kata operasi tu melibatkan darab, awak akan tambah eksponen tu. Kalau kata operasi tu melibatkan bahagi, awak akan tolak awak punya eksponen. Okay. Kalau kata awak ada kuasa, okay, contohlah saya buat macam ni. Contoh, kita buat yang darab dulu. Ni soalan nanti kemudian saya nak pastikan awak betul-betul faham. Contoh kita ada 10 kuasa 4 darab 10 kuasa 3. Awak akan dapat 10 kuasa berapa? 10 kuasa 7. 10 kuasa 7. 7. Kalau kata darab, dia akan jadi tambah. 10, 4 tambah 3, awak akan dapat 10 kuasa 7. Okay, macam mana pula kalau kata 10 kuasa 5 kali adalah 2 kali 10 negatif 3. Awak akan dapat berapa? 5. Awak akan dapat 5. 4. 4. 10, 5 tambah 2 tambah negatif 3. 7 tolak 3, awak akan dapat 10 kuasa 4. Okay, ni kalau kata darab. Okay, kita tengok pula kalau bahagi. Mungkin ada yang dah biasa, tapi saya tak nak nanti benda yang ini awak tak betul-betul fahamkan. Nanti bila kita dah pakai unit SI, kita pergi ke tera, mega, ada kuasa, saya takut ada kawan awak yang tak jelas. Kadang-kadang awak tahu macam mana nak guna formula, tapi penukaran unit kita salah. Dalam industri kita sangat kena hati-hati dengan unit. MM kuasa 3 dengan MM berbeza. Itu kemudian saya explain lagi. Okay, kalau kata bahagi, okay, contohlah 10 kuasa 5 bahagi 10 kuasa 3. Awak dapat berapa?
10 kuasa 2. 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. 5 tolak 3, awak akan dapat 10 kuasa 2. Okey, ini saya rasa awak tak ada masalah. Okey, macam mana kalau kata kita ada contohlah 10 kuasa 6 kali 10 kuasa 4 bahagi dengan 10 kuasa 2 darab 10 kuasa 3. Okey, ni 3 Okey, awak dapat berapa? 10 kuasa 5. 10 kuasa 10 kuasa 5. 10 kita macam belajar asas. Ni asas. Ni zaman awak tadika dengan sekolah rendah. Benda ni awak guna sampai universiti. Tambah tolak darab bahagi ni. Awak guna sampai universiti. Maknanya ilmu awak zaman-zaman sekolah dulu ni benefitnya sampai sekarang awak boleh pakai. Okey, ni 6 tambah 4 tolak 2 tambah 3. Itu 10 tolak dengan 5. Awak akan dapat 10 kuasa 5. Okey, yang ini jelas. Kita pergi dekat yang lebih dalam sikit. Kita pakai power of root. Okey, kalau contoh saya ada 10 kuasa 5 darab 3. Yang ni awak akan dapat berapa? 15. 10 kuasa 15. Okey, kalau kata kuasa, kuasakan power of root ni kita akan darabkan dia. 10, 5 kali 3. Awak akan dapat 10 kuasa 15. Okey. Contoh lain, katalah awak ada 10 kuasa 4 punca kuasa 2. Okey, yang ni awak dapat berapa? Sepuluh kuasa 10 2. kuasa 2. 10 kuasa 2. Ni 10 kuasa 4 10 kuasa 4 darab 1/2. Ni awak crosskan 10, 4 bahagi 2 sama dengan 10 kuasa 2. Okey, yang terakhirlah sebelum kita mula menjawab soalan. 10 kuasa 20 punca 5. Okey, ni berapa awak dapat? 10 kuasa 4. 10 kuasa 4. 10 kuasa 4. 10, 20, 1/5. Dia awak dapat nanti 10, 20/5. Awak dapat 10 kuasa 4. Okey, saya harap awak boleh jelaslah yang ini. Kita cuba buat soalan example 1. Kita cuba buat example 1 ni. Soalan yang pertama. 50 millinewton darab dengan 6 giganewton. Awak dapat berapa? Yang ni boleh tekan pakai kalkulator kan? Kalau kata dapat soalan macam ni. Yang nanti jadi masalah bila dia ada kuasa 2, kuasa 3. Okay, kalau macam ni, kembangkan dia dahulu. Awak kembangkan dia dulu. Okay, contohlah soalan ni. 50 darab 10 negatif 3. Newton darab dengan
6 darab giga berapa? 10. 9. 9. Tu dah pandai dah semua. Okay, jadi kat situ kalikanlah. 50 kali dengan 6 awak akan dapat 300. Okay, situ darab 10 10 kuasa 6. darab 10 kuasa 9 awak akan dapat nanti 6. Kawan awak dah tolong jawab. 300 kali 10 kuasa 6 Newton. Adakah jawapan nak tinggal macam ni? Tidak. Betul tak? Kalau unit Mega. Mega, 300 mega Newton. unit saya betul tak? Tak lengkap. Apa yang tak lengkap? 10 kuasa 6 boleh tukar kepada mega. Okay, apa lagi kesalahan yang saya buat kat situ? 300 tak ada dalam bentuk piawai. Dia dekat sini. Okay, Newton kali Newton, Newton kuasa 2. Okay, Newton kuasa 2. Okay, jadi sekarang ni macam mana? Yang ini tadi awak kata berapa dia punya ni? Mega. Okay, tapi bila Newton kuasa 2, awak kena kuasakan 2 dia ni juga. Macam mana awak nak pecahkan? 300 kali 10 kuasa 3 kuasa 2 Newton kuasa 2. Unit belakang ni dia kena kuasa 2 kan juga. Jadi jawapan akhir awak akan dapat 300 kilo Newton kuasa 2. Okay, semua dapat jawapan yang sama dengan saya ke depan. Dapat tak? Ke ada yang tak jelas? Yang ni boleh faham? Faham insyaAllah. Faham. Setakat ni boleh lah. Saya sebenarnya nak awak berhati-hati dengan unit bila dia kuasa 2. Okay. Next question. Cuba awak selesaikan soalan example 2. Cuba selesaikan dulu example 2 sebelum kita bincangkan. Okay, nanti Abdul Yafiq awak bagi tahu jawapan akhir awak dapat berapa. Okay, jawapan akhir awak berapa? Kita compare dengan Izani punya jawapan. Abdul Yafiq masih ada tak? Sekejap puan ya.
Puan, Ya betul. yang 400 mm tu kan? Belakang dia memang M Ya betul. Milimeter Milimeter. Oh, okey Puan. Puan, Ya saya. boleh tak saya nak cek jawapan saya? Saya macam salah. Awak dapat? Saya dapat 144 giganewton square. Giganewton Square. square. Ha. Meter awak dekat mana? Milimeter tu saya buat 400 darab 10 kuasa negatif 3. 400 kali 10 negatif 3. Mana ada satu lagi unit M lah. Oh, saya tertinggal yang tu Ha. Okey, baik. Unit awak kena hati-hati. Okey, baik Puan. Tadi yang jawab jawapan ni siapa dia? Koyung Puan, saya. Koyum. Koyum. Puan, Ya saya. saya dapat 144 Okey. giga Newton kuasa 2. 144 giga Newton kuasa 2. Ya, Ni Izani kan? ya saya. Okey, nanti saya akan bincangkan apa perbezaan awak bila menulis unit. Okey, sementara kita menunggu Yafiq selesai, saya akan terangkanlah sekaligus. Nanti awak boleh sambil-sambil tengok. Puan, Ya saya. jawapan saya sama seperti Izani. Sama Okey. Tadi 144. bila tengok jawapan kawan awak ni, kebanyakannya terhilangkan meter. Kebanyakan terhilangkan meter. Okey, kawasan saya hujan. Saya harap suara saya awak boleh jelas dengar lah. Okey. Kita ada perbezaan bila kita menulis macam ini giga Newton kuasa 2, giga titik Newton kuasa 2. Okey, apa yang membezakan dia ni, bila kata unit kita tak ada bracket. Bila walaupun dia tak ada bracket, kalau yang atas ni dia sama juga dengan giga kuasa 2 Newton kuasa 2 bila dia tak ada titik. Kalau yang kedua ni dia sama dengan giga 1 and 2. Okey, dia ada daripada segi penulisan dia ada membawa maksud yang berbeza. Ini untuk unit dekat belakang. Okey, sekarang kita tengok mungkin ada yang tak dapat jawapan, kita akan selesaikan sama-sama lah. Okey, kawan awak majoriti jawapan sebenarnya betul, cuma awak tertinggal unit meter. Okey, 400 kita kembangkanlah. 400 kali dengan M ni adalah 10 negatif 3. 10 negatif 3 meter kali dengan 0.6
mega Newton kuasa 2. Semua ni kena kuasa 2 kan dia. Maknanya dekat situ 0.6 kuasa 2 mega sama dengan 10 kuasa 6. 10 kuasa 6 kuasa 2 dia Newton kuasa 2. Okey, awak akan dapat 400 kali 10 negatif 3. Jangan lupa unit M kali dengan 0.36 darab 10 kuasa 12 Newton kuasa 2. Okey. Yang ini 0.36 darab dengan 400 awak akan dapat 144. 144 kali 10 negatif 3 kali 10 12 meter darab Newton kuasa 2. Kena ada titik lah sebab meter ni bukan kuasa 2. Okey, selesai. Awak dapat 144 kali 10 10 kuasa 9 kuasa 9 meter titik Newton kuasa square. Okey, jawapan akhir tu awak boleh tulis juga 1.4 giga meter kuasa Newton. 2. Cuma jawapan awak ni tertinggal unit meter. Okey, dia bahaya bila awak tulis giga Newton kuasa 2. Bacaannya dah jadi lain. Dia tak represent yang meter tadi. Itu yang kalau kata jawapan akhir, kalau kata awak buat jarak. Awak buat jarak, awak jawab 40. 40 mm dengan 40 cm ada beza. Kalau kata engineer tu tersalah faham, dia ingat awak tulis 40 mm sedangkan jawapan sebenarnya 40 cm. Produk akhir keluar, dia bagi produk yang dah ambil bacaan yang salah. Itu pentingnya unit dekat dalam pengiraan mana-mana engineering. Kira awak pergi ke industri ke apa ke, unit kita penting lah. Kalau kata dalam lukisan tu awak tak nyatakan, dekat bawah awak kena nyatalah kat situ all unit in mm. Jadi kena ada pernyataan ataupun notes supaya orang yang baca dia tahu unit yang akan digunakan adalah berapa. Okay. Kita tengok jawapan akhirnya. Okay, example yang terakhir. Cuba awak buat dulu sambil tu, kalau tak dia bila buat kira-kira kita lebih aktif kan. Okay, saya akan minta jawapan akhir ni daripada Ahmad Uhai. Nama awak semua unik-unik. First time saya dengar. Ahmad Uhail dengan jawapan akhir awak berapa? Kahawyang. Kahawang. Ya, doktor saya. Saya nak nanti awak kira jawapan akhir. Kita akan compare lah. Baik, Yang doktor. tu bahagi ke doktor? Ya? Yang palang tu bahagi kan? Bahagi. Puan, saya Ya. nak tanya. Okey. Untuk soalan tadi yang example 2 tu kan, unit tu boleh ke macam kalau kan jawapan dia 144 Newton meter N kuasa 2. Okey. Boleh tak? Dia kalau kita buat 144, kita letak Newton dulu. 144 giga Newton kuasa 2 M. 144 Newton Tadi 144 giga Newton square M.
Okey. Macam saya nyatakan tadilah. Unit ni dia sangat mainkan peranan. Cara awak tulis. Kalau awak tulis giga Newton kuasa 2M. Ada titik ke tak? Ada. Kat sini. Okey, kalau macam ni dia akan bawa maksud giga kuasa 2 Newton kuasa 2 titik M 1. Jawapannya akan salah lah. Cuma ini secara teknikalnya lah. Cuma mungkin ada yang tak perasan, ada yang perasan benda ni. Jadi saya kongsikan lah benda yang mungkin kita terlepas pandang. Yes. Sebab dekat unit kita tak letak bracket. Kalau letak bracket mungkin awak rasa lebih jelas kan. Tapi dalam penulisan unit kita tak ada bracket. Okay, ni contoh lagi macam tadi kita ada 0.6. Contohlah mn kuasa 3. Apa beza dia dengan 0.6 mn kuasa 3? Ini ada perbezaan. Kalau kata yang ini, kat sini ada 3 juga. Kat 6 tak ada. Kalau yang ini ada kurungan ni, sini ada 3, sini ada 3 dan sini pun akan ada 3. Nampak beza. Yang ini 0.6 tak ada. Dia just pada unit saja. Tapi kalau ada kurungan keseluruhan, semua akan ada 3. Puan, boleh saya tanya? Boleh. Yang ni kan mega Newton kuasa 3 kan? Maksudnya mega tu dikuasa 3 sekali ke? Ya betul, kuasa 3. Yang 45 tu yang tak ada. Okay, thank you Tuan. Puan. Dia macam contoh yang atas. Okay, terima kasih. Sama. Puan, Ya saya. saya dapat 0.05 giga Newton kuasa 3 G. Giga Newton. Giga Newton kuasa 3 gram. Okay. Ya. Kita tunggu kawan awak nanti. Nak jawapan gram ke kg? Okey, kalau awak ingat balik first slide tadi kita ada belajar tentang 3 benda, betul tak? Unit asas. Panjang, jisim, daya dengan masa. Ingat tak? Ada 4 saya sentuh tadi. Kilogram lah kan? Kalau boleh kita tinggalkan jawapan dalam kilogram. Okay, 50 and 3 kilogram. 50
N3 M3 kilogram. N awak tak ada. N3 bukan M. 3 kilogram per Sekejap. Ya. M tu tak ada kot. M tu tak ada. Silap. Okey, kita cuba sama-sama selesaikan. Okay. Kita tengok, dia biasa jawapan akhir tu kadang-kadang kita tak tahu nak tinggalkan dalam bacaan macam mana. Okay, jadi kalau kata soalan macam ni, kita akan tulis balik 45 kali M adalah kuasa 6. Kuasa 6, kita darabkan 3 tadi ada kuasa 3. Okay. Newton kuasa 3. Bahagikan dengan 900 darab giga berapa? 10 kuasa 9. 9. Okay, tapi jawapan akhir kita tak nak dalam gram. Kita tak nak dalam gram, kita tukarkan. Kita ambil 3. Kita nak ambil kat sini K. Okay, kita nak ada, kita nak pinjam kat situ K. Kita nak ambil kat sini K. Maknanya kat sini kita kena tolak 3. Okay. Teruskan 45 darab 10 kuasa 9 Newton kuasa 3 bagi 900 darab 10 kuasa 6 kg. Jadi awak akan dapat 45 bahagi 900 0.05 darab 10 kuasa 9 tolak dengan 6 Newton kuasa 3 per kg. Jawapan akhir awak akan dapat darab 10 kuasa 3 Newton kuasa 3 per kg. Okay, yang ini awak boleh gundakan dia lah ke depan. 3 langkah. Ambil yang ni lah. Jadi 50 Newton kuasa 3 per kg. Ini kira unit asas Newton dan juga kg. Jawapan kawan-kawan awak pun Puan, kalau kg tu tukar pada kg -1 boleh? kg -1 boleh juga. Cuma kadang-kadang kita takut orang confuse. Sebab kita tak biasa guna macam gini. Kalau second biasa kan. Untuk kg kita jarang pakai. Biasanya dia lagi nampak jelas bila kita buat bahagi kat bawah. Tapi kalau macam gini pun boleh juga. Oh, okey, faham. Jadi awak asingkan lah kan Newton kuasa 3, yang kg ni automatik dia pun -1 sebenarnya. Okey, jelas Ni jawapan akhir lah. Jawapan awak pun betul juga, cuma untuk penggunaan dekat industri kita biasakan yang 4 unit asas tadi. Kita ada meter untuk panjang, jisim kita pakai kg, mass, kita ada time, kita pakai second, dan yang terakhir kita ada force, kita pakai Newton. Melainkan dalam soalan kita minta awak tinggalkan jawapan dalam katalah giga Newton. Jadi bolehlah awak buat, tak pun kita minta awak nyatakan dalam unit gram. Boleh kita nyatakan dalam unit gram.
Tapi kalau kata kita tak nyatakan apa-apa, awak boleh normalizekan untuk ambil 4 unit yang saya ajar tadi. Meter, kilogram, second dan juga newton. Yang tu awak boleh rujuk dekat slide awal. Yang slide first tadi, 4 unit asas ni. Okey. Selesai untuk kelas hari ni. Kita akan ada quiz yang awak perlu selesaikan. Awak akan submit sebelum hari Sabtu 15 Oktober lah, pukul 4 petang. Pastikan bertulis tangan. Awak convertkan dalam PDF, tulis nama, nombor matrik dan juga section, upload dalam Outer dekat individual activities. Okey. Okey, soalannya ada dekat sini. Quiz 1 ni awak evaluate each of the following to 3 significant figure and express each answer in SI unit. Using appropriate prefix. Maknanya kita nak jawapan akhir awak nanti, awak decide kalau boleh tinggalkan dalam kg dan sebagainya. Yang 4 asas tadi tu. Meter, kg, second dan juga newton. Okey, ada yang nak tanya apa-apa ke sementara soalan ni awak snap sajalah, awak screenshot ke, nanti baru buat. Puan, Boleh saya? apa tadi kena ada nama, nombor matrik dengan apa tadi? Mana? Nama, nombor matrik dengan nombor section awak lah. Puan, saya ada soalan Puan. Okey. Puan, saya ni belum daftar lagi. So itu outer kan, saya tak ada masuk itu section dengan group macam kami masuk ini. So saya nak submit dekat mana sebab saya AA saya, Puan Mariam kata minggu depan baru tolong saya daftar. So saya sekarang tak dapat login itu outer. Okey, sekarang awak masuk SMAP. Okey. Boleh insert tak? Kejap Puan. Tak salah saya daripada minggu 1 dah boleh insert delete. Nanti minggu kedua dengan minggu ketiga hanya boleh tukar section saja. Okey, baik Puan. Boleh Terima tak? kasih Puan. Kejap Puan. Saya try dulu. Ada lagi ke yang tukar section masuk section ni? Ini nama Kah Hao Yang. Okey, semua dah screenshot dah? Kalau balik Ya, soalan Puan. tadi. Puan, tengok soalan tadi. Aku tengok soalan. Soalan ni sebenarnya saya ada upload juga dekat Outer. Terima kasih Tuan. Sekejap saya nak stop recording dulu.